A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya juga kita semua diberikan kekuatan sehingga mampu lagi kita untuk meneruskan bersama-sama berjemaah mengikuti program ni, di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-263. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam ni kita punya khalifah atau guru kita tidak lain tidak bukan adalah Al-Fadil Ustaz Raja Aman bin Raja Jaafar, sudah pun berada bersama kita dalam banyak ini. Kawan-kawan kita ramai lagi yang belum dapat masuk lagi hari Jumaat, esok hari Sabtu, wallahu a'lam tahu. Jadi kita harapkan nanti mereka akan join, mungkin terlewat, wallahu a'lam. Walau bagaimanapun sekarang ni dah pukul 9.42, eloklah kita teruskan program kita seperti biasa, iaitu kita memang menjanjikan untuk mulakan pukul 9.40. Jadi marilah sama-sama kita mulakan lagi program kita malam ni dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita mengalu-alukan kehadiran khususnya Al-Fadil Ustaz Raja Arman dan Raja Jaafar yang sudi lagi untuk bersama-sama dengan kita sekali lagi pada malam ni untuk menjadi guru kita pada malam ni, di mana Ustaz dah beberapa kali bersama kita. Saya rasa ni kali keempat dah Ustaz bersama-sama kita dalam program Dinasti Al-Quran ni. Jadi begitu juga dengan tuan-tuan dan puan yang terus istiqamah mengikuti program kita, di mana yang kita sama-sama hajatkan supaya kita dapat sama-sama menyelesaikan ataupun membaca Al-Quran sehingga Al-Quran, di mana kita punya target kita akan khatam sebelum Hari Raya Haji. Jadi kita ada lebih kurang lagi 20 hari saja lagi, insya-Allah kita akan selesaikan program insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, oleh kerana Ustaz dah biasa dengan program ni, jadi tak perlu diterangkan. Jadi kita akan terus kita akan terus lagi membaca Al-Quran 3 surat lagi, di mana kita akan baca pada muka surat 543 sampai 545, 543 sehingga 545, di mana kita akan sambung membaca surah Al-Mujadalah ayat 7 sampai 22 sampai selesai. Lepas itu insya-Allah kita akan sambung pula surah yang ke-59, iaitu surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 3 insya-Allah. Jadi kita surat 543 sampai 545, di mana Ustaz akan jadi khalifah. Jadi Ustaz akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kita akan dengar di rumah masing-masing dan kita akan cuba ikut bersama-sama baca masing-masing. Dan terusnya selesai saja Ustaz memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran tersebut, insya-Allah saya akan bacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat-ayat tersebut insya-Allah. Lepas tu saya akan bagi kepada Al-Fadil Ustaz untuk memberikan sedikit ilmu kepada kita dalam surat Qul insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak bersedia, tuan-tuan boleh buka muka surat 543 ataupun pada bayangkan ayat yang kena untuk kita baca insya-Allah.
tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Raja Arman, Raja Jafar meneruskan program kita apa jelati Al-Quran yang ke-263 pada malam ini. Dengan segala hormatnya, Al-Fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung lagi bacaan Al-Quran 3 muka surat Harap semua jemaah dapat dengar suara saya sangat elok Dan malam ni saya semua sebenarnya kurang sihat sikit. Jadi mungkin suara saya lain sikit, berdengung lain. InsyaAllah kita mula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kita dah dapat pada malam ni sama-sama membaca 3 lagi muka surat Al-Quran, di mana pada malam ni kita dapat membaca surah, menyambung bacaan surah Al-Mujadalah sehingga selesai, dan kemudian kita sambung dengan surah yang ke-59, surah Al-Hashr ayat 1 sampai 3. Dan kita bertuah pada malam ni dapat mendengar bacaan yang didengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Raja Arman dan Raja Jaafar. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, seterusnya saya akan bacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat yang kita baca sebentar tadi. Muka surat 543. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang berkejam. Tidakkah engkau terfikir bahawa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan bumi? Tiada berlaku bisikan antara 3 orang yang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak berlaku antara 5 orang melainkan dia yang keenamnya. Dan tiada yang kurang daripada dengan itu. Dan tiada yang lebih melainkan dia ada bersama-sama mereka di mana saja mereka berada. Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat nanti berkenaan apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
Tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad dan orang-orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik secara rahsia. Kemudian mereka melakukan perbuatan yang telah dilarang itu serta mereka berbisik berkenaan hendak melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah SAW. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam bukan dengan lafaz salam hormat yang diberikan oleh Allah kepadamu, dan mereka berkata sesama sendiri, kalau benar Muhammad itu utusan Tuhan, maka kita sepatutnya diseksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kita ucapkan itu. Cukuplah untuk mereka neraka Jahanam, dan mereka akan dibakar di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan dosa dan pencerobohan, apatah lagi perbuatan derhaka kepada Rasulullah SAW. Sebaiknya berbisiklah untuk berbuat kebajikan dan bertakwa, dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah, kerana kepadanya kamu semua akan dihimpunkan kelak pada hari kiamat untuk dihitung amalan kamu dan menerima balasan. Sesungguhnya perbuatan bisik-bisik dengan kejahatan itu adalah daripada hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita sesat. Sementara bisikan itu tidak dapat membahayakan mereka walau sedikit pun, melainkan dengan izin Allah. Dan kepada Allah jualah seharusnya orang-orang yang beriman bertawakal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diminta untuk memberi ruang dan tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap untuk bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW, hendaklah kamu bersedekah kepada orang miskin sebelum menghadapnya. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak ada apa-apa untuk disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adakah kamu takut menjadi miskin kerana kerap memberi sedekah sebelum menghadap menghadap Rasulullah SAW? Kalau kamu tidak melakukan perintah itu, maka Allah pun memaafkan kamu kerana kamu tidak mampu. Maka dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat sebagaimana yang sewajibnya. Serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya akan segala amalan yang kamu lakukan. Tidakkah engkau melihat betapa jahatnya orang-orang yang bersahabat karib dengan kaum yang telah dimurkai Allah akibat kekufuran dan kekian? Mereka itu bukanlah daripada golongan kamu dan bukan pula daripada golongan kaum tersebut, kerana mereka ialah orang golongan munafik dan mereka selalu menipu dalam sumpah mereka, sedangkan mereka mengetahuinya bahawa mereka menipu. Allah telah menyediakan bagi mereka azab siksa yang berat dan sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Mereka menjadikan sumpahnya sebagai perisai untuk menyelamatkan diri dan harta benda daripada dirampas atau dibunuh, supaya dapatlah mereka menghalang dirinya dan orang lain daripada jalan Allah. Maka mereka beroleh azab siksa yang menghina. Harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka daripada azab Allah.
Mereka lah ahli neraka, mereka tetap kekal di dalamnya. Setelah nyata kepada orang-orang munafik itu bahawa harta benda dan anak pinaknya tidak dapat memberikan pertolongan ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, maka mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka adalah orang-orang mukmin. Sebagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu dan mereka menyangka dengan berbuat demikian mereka akan mendapat sesuatu yang berfaedah kepada mereka. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah golongan pendusta. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa ajaran dan amaran Allah SWT. Mereka itulah puak syaitan. Ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka termasuk dalam golongan yang amat hina. Allah telah menetapkan sesungguhnya aku dan Rasulku tetap mengalahkan golongan yang menentang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Kuasa. Engkau kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka dan atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Mereka yang setia itu Allah telah menetapkan iman di dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya. Di bawah syurga itu beberapa sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Dan Allah reda akan mereka. Dan mereka juga reda serta bersyukur atas nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Seterusnya surah yang ke-59, surah Al-Hasyr, bermaksud pengusiran. Dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah dan dialah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada himpunan pertama untuk memerangi Rasulullah SAW. Kamu wahai umat Islam tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat. Dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka daripada azab Allah. Maka Allah menimpakan azab kepada mereka dan dari arah yang tidak terlintas di dalam fikiran mereka, serta melemparkannya perasaan cemas dan takut ke dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan dalam sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar. Maka insaflah dan ambillah pelajaran daripada peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Dan ketahuilah bukan kerana Allah ketahui, dan kalaulah bukan kerana Allah yang telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, tentulah dia akan menyiksa mereka di dunia dan mereka pula akan beroleh azab siksa neraka pada hari kiamat kelak. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah pun mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi. Jadi semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita dengan mendengar terjemahan yang telah
dibuat dalam bahasa Melayu supaya kita dapat faham walaupun kita tidak boleh berbahasa Arab. Walau bagaimanapun, seperti selalu yang kita sebutkan, untuk dapat lebih jelas, kefahaman lebih jelas, seharusnya sebaik-baiknya kita kena rujuk kepada guru-guru dalam kelas-kelas tafsir supaya kita dapat faham dengan jelas apa yang sebenarnya yang diperintahkan secara yang tepat, insya-Allah. Jadi adalah lebih baik kalau kita boleh berguru. Jadi untuk seterusnya, insya-Allah saya nak persilakan sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Raja Arman bin Raja Jaafar untuk menyampaikan tazkirah dalam slot weekend kita, di mana mungkin Ustaz akan memberikan kita, berkongsi kepada kita mengenai ilmu berkaitan apa yang kita baca pada hari ini. Dengan segala hormatnya, Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dikasihi Allah SWT. Berapa orang malam ni? 21 orang ya. Ramai. Jadi alhamdulillah, semoga Allah Taala jadikan amalan kita hari ni sebagai bekalan kita untuk di hari akhirat nanti, insya-Allah. Malam ni saya tak ada baca tazkirah apa, saya nak baca satu hadis. Satu hadis daripada Imam Muslim dalam kitabnya Mishkatul Masabih atau kitab Al-Mishkat, bab ikhlas. Saya baca terjemahan dia. Hadis ni panjang. Inna awwalan nasi yuqda alaihi yawmal qiyamah rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha faqal fama amilta fiha qal qataltu fika hatta ustushhidtu qal kazzabta walakinnaka qatalta li'an yuqal jari'un faqad qil summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Masuk hadis, Nabi SAW, mahkamah Allah SWT pertama sekali akan dibuka. Allah akan panggil orang yang pertama, iaitu orang yang seorang lelaki yang mati syahid. Mati syahid, tuan-tuan, ini adalah kira ganjaran yang paling besar yang Allah SWT nak bagi pada orang mati syahid. Sedang setelah dia didatangkan, Allah SWT memperingatkan nikmat-nikmatnya dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Allah SWT telah bertanya, apakah yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Dia berkata, saya telah berperang di jalanmu ya Allah, sehingga saya gugur syahid. Allah SWT berfirman, kamu tipu, kamu dusta. Sebaliknya kamu berperang supaya dikatakan seorang pahlawan, dan perkara itu telah diperolehi oleh kamu semasa kamu hidup di dunia. Ini adalah sebahagian daripada hadis Nabi SAW tentang ikhlas. Ikhlas ni adalah rahsia daripada Allah SWT. Malaikat pun tak tahu sama ada kita buat ni, adakah kita buat kerana Allah SWT, ataupun yang malaikat pun hanya boleh catat dia ni mati syahid. Malaikat boleh catat dia ni mati syahid, tapi amalan syahid itu adalah diterima atau tidak diterima adalah berdasarkan sifat ikhlas, dan ikhlas ni adalah hanya Allah SWT yang tahu. Sebab itulah orang yang pertama sekali akan dihisap pada hari kiamat ialah orang mati syahid, bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan orang munafik, tapi orang Islam yang mati syahid. Ini sebenarnya perkara yang sangat kita takut lah. Sebab apa? Niat asal kita kerana Allah SWT, tapi boleh jadi di tengah jalan sebelum kita akan meninggal, syaitan datang kita, dia ungkit, bukankah kamu buat begitu, bukankah, jadi kita akan ungkit pada orang lain. Jadi amalan kita yang kita buat dulu kerana Allah, last kali syaitan tipu kita, jadi hancur amalan kita. Sebab itulah Allah SWT, Nabi SAW pernah bersabda, ada satu masuk hadis, apa itu ikhlas? Ikhlas itu iman. Maknanya kalau tak ada iman apa? Kita ni
syirik pada Allah SWT lah. Kita buat sesuatu mula-mula kerana Allah, kemudian kerana orang lain. Kita sama taraf orang lain dengan Allah, itu panggil syarikat. Syarikat dalam bahasa Arab, syirik dalam bahasa Melayu perkataan yang hampir sama dengan syirik lah syarikat. Syarikat maksudnya usaha sama. Orang ni dia satu syarikat, dia bekerja sama ni. Jadi dua orang ni mengusahakan satu syarikat. Betul Allah SWT sangat-sangat marah pada orang yang buat syirik. Syirik ni tak semestinya kita ambil berhala, jumpa Tok Pawan, jumpa pesami jadi syirik. Tak. Amalan kita buat bukan kerana Allah SWT, sama ada riak, macam yang kita dengar hadis ni, yang mati syahid tu mula-mula dia mati kerana Allah SWT, tapi dalam masa dia perang tu dia kata mungkin aku mati ni orang akan kata aku ni berani, keluarga aku akan diangkat oleh orang kerana aku mati syahid. Sebab niat macam tu je. Tu adalah syirik. Syirik khafi. Yang ulama beritahu syirik khafi adalah riak. Walaupun kita kata ulama bagi tahu syirik ada dua jenis, syirik jali, syirik khafi. Tapi dia tetap syirik. Allah SWT tidak suka hamba-Nya buat sesuatu sama dengan dia. Saya buat kerana Allah, saya buat juga kerana supaya saya disebut oleh orang saya jadi baik. Itu adalah syirik. Dan perkara inilah yang Dajjal akan dia akan bawa satu ujian pada kita sehingga orang yang paling alim sekalipun akan jadi ikut dia, akan sembah dia. Sebab itulah ulama dan dalam hadis kita digalakkan baca surah Al-Kahfi 10 ayat akhir dan 10 ayat awal tiap-tiap hari Jumaat. Hari Jumaat sekarang ni pun dah habis dah. Sekarang ni malam Sabtu lah. Malam Jumaat, hari Jumaat siang ataupun malam Jumaat. Jadi itu disunatkan baca surah Al-Kahfi. Tujuan dia untuk selamatkan iman kita. Sebab ayat yang paling penting dari surah Al-Kahfi ialah ayat terakhir tu. Ayat terakhir, walam usyrik bihi ahada, saya tidak akan sekali-sekali mensyirikkan sesuatu pun dengan Allah SWT. Maksudnya dia ikhlas. Setiap amalan kita mesti kita ikhlas kerana Allah SWT. Kita kena sekarang ni ulama bagi tahu kalau kita baca ilmu tasawuf, ikhlas ni adalah kurniaan Allah kepada hamba-Nya. Allah SWT bagi ikhlas ni hanya kepada orang yang terpilih, Nabi, Rasul, orang soleh. Dan kita bagi orang awam ni, kita hanya boleh perbetulkan niat kita. Masa kita buat, contoh kalau kita sedekah dulu, saya dulu sedekah untuk wakaf masjid. Banyak berjuta. Kemudian masa kita datang ke masjid tu selepas berapa lama, ada orang tak hormat kita pun ungkit. Awak tak tahukah saya dulu yang derma. Jadi pahala kita yang tahu dulu hancur terberai macam tu. Sebab nak jaga niat kerana Allah SWT. Jadi tuan-tuan, sambung hadis yang kedua. Hadis seterusnya, kemudian Allah SWT memerintahkan supaya dia diheret dengan mukanya terlangkup. Malaikat akan heret dia, angkat kaki, muka terheret kat tanah, lalu dicampak ke neraka. Orang yang pertama masuk neraka adalah orang Islam, mati syahid, tapi mereka dia buat amalan bukan kerana Allah SWT. Orang yang kedua ialah seorang lelaki yang telah belajar ilmu pengetahuan, mengajarkannya dan juga membaca Al-Quran. Dia didatangkan dari hadapan Allah SWT dan Allah SWT memperingatkan nikmat-nikmatnya dan juga dia mengakui nikmat-nikmat itu. Allah SWT berfirman, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Lelaki itu berkata, ya Allah, saya telah belajar ilmu-Mu dan saya telah mengajarkan ilmu itu dan juga saya telah belajar Al-Quran kerana-Mu. Maka Allah SWT berfirman, kamu dusta. Sebaliknya kamu belajar supaya kamu dikatakan seorang yang alim, tok guru, tuan guru. Dan kamu membaca Al-Quran supaya kamu dikatakan seorang qari. Dan sesungguhnya perkara itu telah kamu perolehi semasa di dunia. Kemudian Allah SWT perintahkan supaya dia diheret dengan mukanya terlangkup sehingga dia dicampakkan dalam neraka. Sama juga tuan-tuan, masalah niat dan ikhlas ni.
Kita mula-mula kerana Allah, tapi last kita terpedaya dengan syaitan. Kita nak supaya orang hormat kita dengan ilmu kita, maka Allah SWT akan campakkan dia dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan syirik. Semoga Allah Taala jauhi daripada ini, insya-Allah. Kemudian Allah SWT datangkan seorang lelaki yang ketiga. Allah SWT telah mempermudahkan rezeki baginya serta mengurniakannya dengan segala jenis harta benda. Maka dia didatangkan, lalu Allah SWT memperingatkan nikmat-nikmatnya dan dia telah mengakuinya. Allah SWT berfirman, apa yang telah engkau lakukan pada nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, saya telah membelanjakannya pada jalan engkau ya Allah, pada jalan-jalan yang engkau suka, untuk mencari redha-Mu ya Allah. Allah berfirman, kamu dusta. Sebaliknya kamu telah membelanjakannya supaya kamu dikatakan seorang dermawan, dan sesungguhnya perkara itu telah diperolehi. Kemudian Allah SWT memerintahkan supaya diheret dengan mukanya terlangkup dan dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Mishkatul Masabih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah kepentingan ikhlas yang perlu kita jaga. Kalau untuk diri kita sekarang ni, kita kena sentiasa perbetulkan niat. Mungkin kita terkadang-kadang kita terniat supaya orang kata, supaya kita dipuji, cepat-cepat kita istighfar, kita astaghfirullah wa atubu ilaika ya Allah, saya perbetul balik niat saya. InsyaAllah semoga amalan kita tu akan menjadi bekalan kita sebenar-benarnya di hari akhirat kelak. Syaitan dia tak heran kalau kita dapat harta sepenuh dunia. Dia tak heran kalau kita dapat pergi haji tiap-tiap tahun. Dia tak heran kalau orang tu dapat apa? Dan tubuh yang sihat boleh berperang. Tapi syaitan heran pada orang yang ikhlas buat satu amalan, ikhlas kerana Allah SWT. Orang yang ikhlas kerana Allah SWT, yang Allah SWT bagi dia supaya ikhlas seperti Nabi-Nabi dan Rasul, syaitan tak boleh perdayakan orang-orang ini. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, setiap amalan yang kita buat ataupun setiap kebaikan yang kita buat, kita tolong orang, kita niatkanlah amalan itu kerana Allah SWT untuk jadi bekalan kita di hari akhirat, dan kita minta jaga Allah SWT jauh daripada tipu daya syaitan yang akan tipu kita supaya amalan kita ni sia-sia sampai bila kita sampai di hari akhirat kelak. Bila kita sampai di mahkamah Allah SWT, kita terkejut, amalan kita sangka banyak, rupa-rupanya Allah SWT tak terima. Sebab apa? Niat kita bercampur bau. Buat kerana Allah, kadang-kadang kita kata nak juga orang sebut, ataupun nak supaya kita dipuja, ataupun supaya kita dikatakan orang baik, dikatakan kita orang berani kerana Allah SWT. Jadi tuan-tuan, yang kedua, untuk selamatkan diri kita supaya amalan kita tu sentiasa perbetulkan niat. Jangan kita, kalau boleh, apa yang kita buat, terutama dalam sedekah ni, apa yang kita sedekah tu kita jangan ingat balik. Kita ingat apa yang kita sedekah tu adalah untuk simpanan bank pada Allah SWT. Kita jangan ungkit sekali pun, walaupun depan cucu kita. Tapi tuan-tuan, itulah saya nak tahu, ada orang bersedekah, dia tunjuk ke orang. Kita tak boleh kata dia riak, sebab ikhlas tu, walaupun dia kata saya sedekah kerana Allah SWT, ikhlas kerana Allah, sebut dengan lidah saya ikhlas, kita tak boleh kata apa, sebab ikhlas ni antara dia dengan Allah SWT. Kita hanya boleh berdoa semoga sedekah dia ataupun amalan dia diterima oleh Allah SWT. Saya rasa setakat itu saja untuk malam ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beruntung kita pada malam ni pada dapat mendengar satu hadis yang Ustaz bacakan dan Ustaz terangkan kepada kita mengenai ikhlas, dan juga niat kita yang kita menunjukkan sama ada kita ikhlas itu terhadap apa yang kita lakukan. Dan seperti mana Ustaz sebutkan tadi, orang yang akan pertama-tama yang hisab
adalah orang Islam sendiri yang berjihad, orang yang mati syahid. Dan orang yang lain juga yang mana Allah akan menghisap dan menyemak sama ada amalan yang dilakukan tersebut ikhlas ataupun tak. Jadi kita khawatir dengan perkara ni kerana amalan-amalan yang kita buat, kita takut kita seperti Ustaz sebutkan tadi, pada awalnya memang kita ikhlas dan kemudian pada hujung-hujungnya dia timbul pula perasaan yang mana kita mungkinnya dan sebagainya, macam Ustaz cerita tadi, bagi bawa wakaf untuk buat masjid ke apa ke, bagi banyak kemudian pas bertahun-tahun dah mungkin 20 tahun kita Ustaz kata kita dulu kita rasa tak senang, jadi kita mungkin ini dulu dia yang buat, jadi hilang keikhlasannya di situ. Allah tolak, kita tak diterima amalannya. Jadi kita jadi kalau dia mengungkit benda tu, kalau benda ni kan gangguan syaitan tu memang kalau berlaku dalam lintasan hati, adakah benda tu juga Allah menyebabkan Allah tolak amalannya tersebut dalam lintas hati dia? Maksud dia sendiri dalam bisikan hati dia tak keluar kepada orang. Macam tadi kalau dia ungkit dia sebut kepada orang, mengungkit apa yang telah diberikan itu, tapi orang sekarang ni orang tak mengenahkan dia, tu nampak. Tapi kalau pada diri dia sendiri, dia terlintas dalam hati dia macam tu, tapi dia tak menzahirkannya kepada orang lain. Macam mana tu status dia tu? Adakah Allah juga akan menolak amalan dia? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setakat lintasan hati macam saya kata tadi, kita sekarang hanya kena usaha membutuhkan niat kita. Kalau kita ada terlintas dalam hati kita cepat istighfar. Kita betul baik, ya Allah, apa yang kau buat ni, saya kembali kepadamu ya Allah. Sebab lintasan hati itu adalah satu daripada racun yang dicucuk oleh syaitan. Kita cepat-cepat istighfar. Tapi yang jadi masalahnya bila mulut dah sebut. Bila mulut dah sebut, bila dah ukit, jadi amalan tu hancur. Yang tu kesian. Kecuali dia bertaubat balik. Taubat maksudnya dia aku salah ya Allah, aku tersalah, aku telah ungkit kebaikan yang aku buat dulu kerana-Mu, sekarang taubat. Sebab apa saya kata taubat? Sebab dia adalah dosa besar. Syirik adalah dosa besar. Dia tak boleh dengan sebut dengan istighfar. Bila dia dah keluar dengan lisan dia kena taubat dah. Maksud taubat, dia sebut astagfirullah wa atubu ilaih, kemudian dalam perkataan dia menyesal apa yang dia telah buat. Jadi dia harap kita kena harap pada rahmat Allah SWT supaya Allah SWT tak ambil kisah. Tapi yang menjadi dari hadis ni, orang tu dia ungkit, dia biar. Ia marah sampai dia meninggal, dia tak taubat. Yang itulah yang berlaku pada hadis yang kita baca tadi. Yang pertama orang mati syahid, yang kedua orang alim, yang ketiga orang kaya, tiga orang. Itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin tuan-tuan ada nak bersembang ataupun nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Puan Salbiah, mungkin ada Salbiah nak bersembang dengan Ustaz, silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kira kalau mati syahid ni, syahid tu dia ada berapa kategori? Dia ada peringkat-peringkat ke ataupun macam mana tu Ustaz? Dia mati syahid, ganjaran syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah syahid dan mati syahid ada dua sebenarnya. Satu dapat ganjaran syahid, satu orang yang betul-betul mati syahid. Orang yang betul-betul mati syahid ni orang yang berjuang. Orang yang berjuang semata-mata kerana Allah sehingga dia terbunuh, itu orang yang mati syahid.
betul-betul. Dan ada juga yang Allah Nabi SAW sebut dia dapat ganjaran syahid. Dia syahid orang yang mati lemas, mati kerana wabak, ataupun perempuan yang meninggal kerana untuk melahirkan anak. Itu dipanggil ganjaran syahid. Dia tak sama dengan mati syahid. Seolah macam inilah. Beza ganjaran dengan orang yang dapat ganjaran macam Perdana Menteri, dia dapat gaji besar. Nah, dia dapat gaji besar sebab kerja dia. Sebab memang kerja dia daripada menteri. Dan kita bagi contoh, siapa yang dapat gaji macam Perdana Menteri tapi dia bukan Perdana Menteri. Itu panggil ganjaran syahid. Ganjaran syahid. Nampak tak? Jadi orang yang kerja berperang kerana Allah SWT, dia dapat betul-betul pahala mati syahid. Berbeza dengan ganjaran syahid orang yang mati kerana wabak, mati kerana penyakit. Tingkat orang yang mati syahid kerana berperang lebih tinggi daripada yang dapat ganjaran tu. Seolah-olah tukang kebun berbanding dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri dapat gaji besar kerana kerja dia. Tukang kebun dia dapat allowance sama besar dengan Perdana Menteri. Dia dapat ganjaran sama, tapi boleh faham tak Pakcik? Tu Kak. Ganjaran syahid beza dengan orang dapat betul-betul ganjaran mati syahid. Betul dia. Boleh faham Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Terusnya mungkin Haji Yaakob nak berinteraksi Ustaz. Haji Yaakob, Ayub, silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya tentang sedekah ni lah. Sedekah yang dibuat acara sedekah yang dibuat dalam satu majlis. Jadi kita bukan nak menunjuk, tapi kita nak beri untuk bagi rancangan bagi orang-orang ramai untuk bersedekah juga. Jadi bagaimana cara tersebut? Itu saja soalan. Baik, terima kasih. Yang paling selamat yang paling selamat kita bagi sedekah dengan orang tak tahu. Cuma ada satu bab bila kita buat zakat adalah fardu Bila fardu ni patut kita war-warkan pada orang lain supaya dengan kita buat ni orang lain pun tengok, dia buat zakat, saya tak bayar zakat lagi. Dia teringat. Perkara yang wajib, ulama berkata lebih selamat untuk kita, boleh kita buat secara terang-terangan. Tapi sedekah yang paling afdal, sedekah yang kita tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Ya, macam tu istilah bahasa dia. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Dan saya katakan sekali lagi, kita tak boleh kata orang yang buat sedekah terang-terang tu tak ikhlas. Kita tak boleh kata, kita tak boleh hukum. Sebab ikhlas ni hanya di antara dia dengan Allah SWT, atas niat dia lah. Wallahu alam. Itu saja Haji. Okey, tak. Seterusnya Ibu Raja Nolelawati. Kalau nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya, tadi sebut tentang ikhlas kan? Ya. Bila kita membuat amalan-amalan sunat, macam puasa sunat kan? Lillahi ta'ala. Tapi ya, ada setengah orang kata dia sebut puasa sunat tu sebab nak kurus. Jadi macam mana tu Ustaz? Mohon penjelasan. Puasa sebab nak kurus nak kata macam mana? Sebab kita nak kata dia ikhlas tak boleh kan? Macam inilah saya kata. Orang yang puasa sunat, pertama dia puasa sunat hari Isnin dan Khamis, jatuh kerana Allah SWT. Tapi bila tanya kenapa rajin sangat, dia kata saya sambil dapat pahala, saya dah kurus juga. Betul tak? Jadi saya takut kalau nak backup amalan dia kena perlu perbetulkan niat dia. Saya puasa sunat
Pertama sebab kita nak macam mana nak suruh hati kita ikhlas. Pertama, saya puasa sunat kerana ini adalah sunnah Nabi. Nabi buat, saya nak buat. Dan saya puasa sunat kerana banyak kelebihan yang Nabi dah bagi tahu. Jadi saya nak amal kerana Allah SWT. Itu cara nak supaya hati kita sentiasa ikhlas. Walaupun Nabi bersabda dalam puasa Ramadan, sumu tasihu, kamu puasa banyak, kamu akan sihat. Itu hadis Nabi ya. Tapi janganlah kita target yang amalan kita. Saya puasa supaya saya nak sihat. Walaupun ada hadis Nabi. Walaupun ada Nabi kata, kamu puasa banyak, badan kamu akan lebih sihat. Jadi jalan tengah, jalan selamat. Kalau terlintas juga, kita cepat-cepat istighfar. Jalan tengah, jalan selamat lah. Saya tak kata amal dia terus, amalan puasa dia terus burn, tak ada makna. Sebab dalam hadis pun ada kat sebut lah, kalau kamu puasa, kamu sihat. Jadi sebaik-baiknya kita sentiasa perhatikan niat kita lah. Cara yang pertama, kita kata saya buat ini kerana adalah Rasulullah SAW buat. Saya buat ni kerana Rasulullah SAW buat ganjaran macam ni. Saya buat insya-Allah kerana Allah SWT. Macam tu lah cara nak perbetul niat kita supaya kita jadi ikhlas. Wallahualam. Ya, terima kasih Ustaz. Yes. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang berinteraksi dengan Ustaz. Dan jutaan terima kasih kepada jawapan-jawapan yang Ustaz berikan. Dan kita semua dapat ilmu daripadanya insya-Allah. Selain daripada tazkirah yang disampaikan, saya rasa sangat baik mengenai ikhlas. Dan juga jawapan-jawapan Ustaz tadi lebih menerangkan kepada kita mengenai betapa pentingnya kita menjaga keikhlasan diri kita dengan kita boleh jaga mulut kita, jangan silap sebut dan sebagainya, kerana ianya akan menghilangkan pahala benda yang kita lakukan tersebut. Sekiranya kita tersilap walaupun tersilap lapas sehingga kesudah, misalnya betul tadi yang kes tadi dia marah sampai kesudah, dia tak tarik balik, dia tak tu, jadi sangat walaupun sebenarnya antara dia ada Allah SWT, tetapi perlu kita semua faham supaya apabila melakukan perkara tersebut kita kena kembali merujuk kepada Allah SWT. Ingat bahawa amalan kita tak akan diterima kalau kita tak ikhlas. Jadi kita risau sangat. Jadi kita lepas sekalian, sekarang dah pukul 9.38, jadi rasanya program kita dah nak berakhir sebab kita punya target selalu pada pukul 10.40. Jadi sekarang ni dah 10.38. Jadi sebagai pengakhirannya, saya nak minta Ustaz bacakan doa untuk kita aminkan sekali lagi bersama supaya kita semua boleh kebaikan dan juga berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan seterusnya membawa kepada kejayaan kepada kita di akhirat kelak insya-Allah. Silakan doa-nya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub lana ya maulana innaka antat tawwabur rahim. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita bacakan tadi Allah makbulkan. Semoga kita semua beroleh kebaikan daripadanya insya-Allah. Jadi lagi jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang telah pun sudi menjadi khalifah kita dan guru kita kepada kami. Sehingga dapatlah kita menjalankan program ini dari awal tadi
sehingga tamat pada hari ini insya-Allah. Jadi tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita menutup sekali lagi program kita dengan membaca doa khatam Al-Quran secara bernasib bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam esok.